Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syuhaida Syum. Kita berpersatu hari ini sebab kita menerima ketibaan dan kunjungan YB Ngah Koming, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Ya, kali ini fokusnya adalah di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. YB Ngah Koming, terima kasih bersama kita hari ini di studio. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Apa khabar YB? Sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak bercerita berkenaan dengan pencapaian di bawah KPKT ni. Kalau YB boleh orang kata ringkaskan dalam masa beberapa minit ini kan. Setahun KPKT di bawah Kerajaan Madani, apa yang sudah dilaksanakan oleh KPKT? Pertama kali mestilah saya memanjat kesyukuran kepada Ilahi kerana telah pun genap 1 tahun ulang tahun pertama Kerajaan Malaysia Madani. Hari pertama saya masuk kementerian, kita telah pun menyuntik nilai-nilai baru dari segi kepimpinan dan juga budaya kerja baru KPKT, iaitu berpaksikan kepada 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Baik. Berdasarkan kepada 5 prinsip ini, KPKT telah pun melahirkan 3 prinsip falsafah pimpinan utama, iaitu pertama, Stronger Together, iaitu semua 22,000 warga keluarga KPKT wajib bekerja sebagai satu pasukan kerana kita percaya we are stronger together. Yang kedua, kita memupuk perpaduan dalam kepelbagaian kerana semua orang sedah masyarakat Malaysia adalah masyarakat berbilang kaum dan budaya. Maka unity in diversity adalah prinsip kedua pimpinan KPKT. Dan yang paling penting ketiga adalah prinsip demi pertiwi. Apa-apa yang kita lakukan dalam kementerian kita, kita lakukan demi pertiwi, iaitu demi tanah air kita, tanah tumpah darah kita yang tercinta ini. Dalam tempoh setahun ini, tahun ini kita berasa sangat bersyukur kerana KPKT banyak mencatat kejayaan dan juga mencipta sejarah baru. Antaranya dari segi Jabatan Kerajaan Tempatan. Untuk makluman semua, kita fokus kepada kesejahteraan rakyat. Dalam tahun pertama ini saja kita telah pun berjaya melaksanakan sebanyak 4,900 projek-projek yang berdasarkan kepada sosioekonomi, keselamatan dan infrastruktur, dan yang penting kesejahteraan rakyat. 4,900 projek-projek ini termasuk kita buat menaik taraf pasar awam, membaik pulih dewan orang ramai, membaiki cerun bukit, membina rumah mampu milik, menaik taraf tandas BMW, dan kita buat juga cerun, longkang, parit dan lain-lain. Ini adalah jumlah bilangan projek yang paling banyak dalam sejarah. 4,900 projek dalam tahun pertama saja. Bayangkan jika 10 tahun, 50,000 projek infrastruktur awam akan berjaya disempurnakan dalam tempoh ini. Demi rakyat. Ya, demi rakyat, demi negara. Dan yang kedua adalah tentang projek dari segi perumahan, di mana KPKT telah menubuhkan pasukan petugas-petugas khas, iaitu untuk menyelamatkan projek-projek terbengkalai yang telah pun berlarutan sekian lama ini. Kita berasa amat bersyukur dan alhamdulillah hari ini pasukan petugas-petugas khas ini telah berjaya menyelamatkan 301 projek yang telah pun terbengkalai sekian lama ini, menyelamatkan di mana jumlah nilai projek setinggi 28.8 bilion ringgit, melibatkan 37,000 pembeli rumah yang dulunya walaupun sudah bayar tapi tak dapat kunci. Hari ini bersyukur setapat ini merupakan satu kejayaan yang tidak pernah dicapai dalam dulu. Oleh kerana itu, pasukan petugas-petugas khas ini yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berhormat Ahmad Nasir. Ini memang satu pencapaian yang memberangsangkan. Dari segi selain daripada projek terbengkalai, rumah mampu milik juga menjadi salah satu fokus kementerian. Tahun ini Prima Corporation apakah menjadi pembina rumah mampu milik terbesar dalam negara ini. Menjelang 1 tahun pertama, Prima tahun ini akan menyiapkan lebih kurang 9,000 unit rumah mampu milik sedia ditawarkan kepada rakyat Malaysia supaya kita membina rumah bukan saja berdaya huni tetapi dia juga mampu milik, bukan mampu tengok.
Itu penting. Selain daripada itu, menerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad, KPKT juga berjaya melepasi sasaran. Pada awal tahun kita tetapkan 4,000 unit rumah mesra rakyat. Saya yakin menjelang bulan depan kita akan melepasi sasaran, menyiapkan 5,025 unit, iaitu 25% lebih daripada sasaran yang ditetapkan pada awal tahun. Dari segi ekonomi, kita ada program pemekasan ekonomi komuniti bandar, di mana KPKT telah berjaya melahirkan 16,294 usahawan yang terdiri daripada ibu-ibu tunggal, terdiri daripada golongan B40, terdiri daripada mereka yang kurang berpendapatan. KPKT memberikan latihan kepada mereka, memberikan pembekalan peralatan kepada mereka, lepas tu membuat pemantauan dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan ini kita pastikan mereka mempunyai kepakaran, juga ada skill untuk menjalankan perniagaan. Ini adalah selaras dengan misi nasional kita, iaitu Wawasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menoktahkan kemiskinan tegah menjelang bulan Disember tahun ini. Maka usaha ini akan kita terus dipergiatkan. Dalam selain daripada itu, dari segi kebersihan awam, tidak lupa juga di mana menerusi SW Corp, setakat pagi ini SW Corp telah berjaya menghapuskan 1,618 tapak pelupusan sampah haram. Oleh kerana itu, saya sentiasa tegaskan, kebersihan adalah sebahagian daripada keimanan. Bukan saja tanggungjawab kita bersama. Memang semua orang wajib, bukan wajib untuk menjaga kebersihan awam. Oleh kerana itu, saya pastikan di mana hari ini kita kongsikan, kementerian tidak akan menerima rayuan. Mana-mana pihak yang terlibat dalam mewujudkan tapak sampah haram akan didakwa ke mahkamah dan kompaun terpaksa dibeli. Tidak ada layanan terhadap untuk rayuan. Tidak ada kompromi. Tak ada kompromi. Ini memang penting. Maka selain daripada tapak pelupusan sampah haram, di mana tahun ini KPKT seperti dimaklum ramai, ada salah satu dasar popular, iaitu tandas awam bertaraf BMW, iaitu BMW bersih, menawan dan wangi. Baru-baru ini kementerian telah pun menyampaikan anugerah tandas awam terbaik, iaitu the Toilet of the Year Award. Untuk makluman semua, di mana kita buka kepada 5 kategori, iaitu hotel, restoran, R&R, stesen minyak dan juga shopping mall. Tahun depan, di mana Toilet of the Year Award ini akan diperluaskan kepada semua PBT dan juga sekolah-sekolah akan layak untuk mengambil bahagian dalam anugerah tandas terbaik. Kerana kita percaya dalam tahun 2026, di mana Kerajaan Malaysia Madani sekarang sedang bergiat berusaha gigih untuk menyediakan Tahun Melawat Malaysia tahun 2026. Dalam usaha menyambut Tahun Melawat Malaysia, kebersihan adalah salah satu KPI yang sangat penting yang wajib disokong dan didukung oleh semua pihak. Maka dari segi pelbagai sudut, selain daripada itu, di mana KPKT tahun ini juga mempunyai banyak inisiatif baru, termasuk kita telah pun berjaya menubuhkan 3,029 unit My Kiosk bertenaga solar. Ini tak pernah berlaku dalam Malaysia. Ini untuk menyelesaikan masalah penjajah-penjajah tepi jalan tanpa lesen. Kita sekarang di bawah inisiatif baru My Kiosk, kita bina, kita kumpulkan mereka di lokasi-lokasi strategik supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka pada masa yang sama. Dia juga mampan, selesa, selamat dan juga selaras dengan Sustainable Development Goal, SDG, yang selalu didokong dan disokong oleh Malaysia sebagai sebuah negara madani yang penuh bertanggungjawab dan berwawasan. Baik, okey. Dalam masa setahun ini banyak perkara yang dilakukan oleh Kementerian KPKT sendiri untuk kita mensejahterakan rakyat di Malaysia ini. Dan kalau kita nak berbicara tentang cabaran yang dihadapi untuk menepani dalam ekspektasi masyarakat, bagaimana KPKT menepani cabaran-cabaran tersebut? Sebenarnya banyak lagi yang saya tidak sempat tadi nak katakan.
kan untuk menghadapi cabaran yang kita ni adalah penting, di mana KPKT mempunyai banyak inisiatif. Ya, tapi yang penting itu inisiatif itu perlu dimaklumkan, disampaikan sehingga ke peringkat akar umbi supaya semua rakyat bersama berdokong misi dan aspirasi yang bersama untuk memastikan, seperti saya katakan, kita nak jaga kebersihan. Jika tak guna, jika hanya PBT saja yang bertunggus lumus untuk memastikan kawasan awam ni bersih dan selamat, tapi rakyat kita buang sampah merata tempat, ia tidak akan berjaya. Oleh kerana itu, cabaran kita adalah supaya mesej ini perlu disampaikan. Orang kata nak cari sampai lubang cacing. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi mesej kena sampai ke peringkat akar umbi. Ini memang penting. So kerana itu saya rasa kita perlu semua rakyat berdiri teguh bersama dengan kerajaan untuk pastikan apabila apa-apa dasar yang telah pun kita rancang dan apabila kita laksanakan, kita dapat dokongan daripada rakyat, daripada pelbagai lapisan masyarakat. Itu memang penting kerana kita berpaksikan kepada prinsip dari rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat. Okey, YB di bawah Kerajaan Madani, Belanjawan 2024 baru-baru ini kerajaan memperuntukkan RM5.647 bilion untuk KPKT. Jadi pecahan jumlah diperuntukkan ni apa dalam perancangan YB sendiri? Memang pun kita berasa amat bersyukur tahun depan KPKT dah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Kewangan, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita, di mana ada peningkatan peruntukan lebih kurang 300 juta ringgit. Nah, kerana kita ada pelbagai inisiatif. Pertama, kita ada inisiatif baru. Yang saya tadi katakan, buat pertama kali tahun depan kita akan ada dana khas untuk tandas BMW, di mana semua PBT wajib untuk memantau, membina dan menyelenggara, pastikan kebersihan awam menjadi salah satu fokus utama. Kedua, kita ada juga fokus RM110 juta untuk pastikan mana-mana pasar yang menjadi tumpuan orang awam akan dinaik taraf. Supaya pasar ini bukan saja tempat komuniti berkumpul untuk membeli belah. Pasar ini juga akan menjadi tempat tarikan pelancongan. Saya bagi contoh, tahun depan kita akan mewujudkan pasar warisan negara pertama. Sempena ulang tahun 150 tahun Bandar Warisan Taiping. Maka pasar pertama negara ini sebenarnya terletak di Taiping. The Town of Everlasting Peace. Taiping. So tahun depan, di mana pasar warisan negara pertama akan siap dibina. Dan semua kita tahun depan akan menaik taraf, membaik pulih sekurang-kurangnya 150 pasar awam di seluruh negara, di setiap negeri. Tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal. Selain daripada itu, jalan yang rata, lampu yang terang, longgang yang bersih, walaupun dia mungkin perkara asas, dia mungkin macam nampaknya remeh, tetapi isu-isu jalan yang rata, ini rumput yang memang very tidy, kemas, kan, longgang yang bersih, lampu yang terang ni, memang isu-isu ni perkara asas yang dekat di hati rakyat. Oleh kerana itu, perkara asas ini akan terus menjadi fokus kita. Kita nak pastikan di mana setiap sen yang kita belanja akan menepati sasaran dan mempunyai ROI yang tinggi. Apa itu ROI? Itu dia kena ada return of investment. Kerana ini adalah dana awam. Oleh kerana itu, di bawah prinsip falsafah Malaysia Madani, setiap perbelanjaan perlu berhemah, tepat kepada sasaran serta mempunyai return of investment yang tinggi. ROI ini untuk rakyat, supaya rakyat dapat rasa, dapat lihat, dapat menyantuni jadi perubahan positif yang sedang diusaha gigih oleh Kerajaan Malaysia Madani. Baik, jadi sebagai penghujung pada program kita pada hari ini, apakah harapan YB sendiri untuk memastikan 22,000 warga KPKT terus proaktif dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat di luar sana? Memang pun saya berasa amat bersyukur tahun ini buat pertama kali KPKT telah diiktirafkan sebagai Kementerian Bertaraf
platinum. Itu is one of the best performing ministry. Kita menduduki tempat kedua antara semua kementerian. Ini adalah merupakan satu pengiktirafan serta penghormatan yang saya ingin sampaikan kepada 22,000 warga keluarga KPKT. Tanpa jasa dan berbakti mereka, tanpa usaha keringat mereka, tidak mungkin KPKT bertaraf platinum. Ini semua adalah jasa kaki tangan kita di bawah pimpinan juga Datuk KSU. Oleh kerana itu saya sentiasa percaya pimpinan melalui teladan, kita akan pastikan setiap ketua pengarah di bawah KPKT dan juga semua YDP Datuk Bandar wajib turun padang setiap minggu untuk menyelami perasaan rakyat, untuk menyantuni rakyat. Inilah sangat penting supaya kita sentiasa berdiri teguh, menjadi nadi kepada rakyat. Ini penting. Dan KPKT sebagai sebuah kementerian utama yang sentiasa dekat di hati rakyat dan berkait rapat dengan kesejahteraan hidup rakyat. Kerana banyak aspek dari perumahan, kebersihan awam, infrastruktur awam, pasar, longkang, jalan, rumah, semua di bawah KPKT. Dan ini sangat penting dan kita berazam supaya terus memberikan hikmat bakti yang terbaik supaya kita dapat mengembalikan kegemilangan demi Malaysia kita yang tercinta ini. Adakah di masa akan datang akan ada perancangan kolaborasi interministri antara kerajaan? Ini satu soalan yang sangat baik untuk makluman semua. Tahun ini saja kita telah mencipta sejarah di mana kita bekerja merentasi kementerian. KPKT telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Kita wujudkan Emergency Medical Air Services, EMAS, iaitu menerusi ini helikopter bomba. Kita 1 tahun dapat menjimat 15 juta ringgit untuk rakyat. Kerana kita sekarang dulu Kementerian Kesihatan terpaksa pakai hikmat daripada doktor pakar pihak swasta. Sekarang kita ubah suai helikopter bomba, tapi juga dapat menawarkan hikmat yang sama, membawa pesakit-pesakit dalam keadaan kecemasan ke hospital. Kita mengubah suai helikopter bomba. Kita pakai nama itu EMAS, Emergency Medical Ambulance Services. So ini adalah antara salah satu kejayaan kerjasama merentasi kementerian wajar menjadi rumlah ataupun the way forward untuk semua kementerian. Kerana saya sentiasa tegaskan we are stronger together. Jadi YB, kalau kita bicara tentang isu rakyat ini pastinya perlu dekat dengan hati mereka. Jadi apa saranan YB kepada mereka luar sana untuk serta bekerjasama kepada Kementerian KPKT sendiri? Okey, tahun ini merupakan ulang tahun ke-41 Dasar Pandang Timur, iaitu belajar daripada Jepun, Korea dan China. Tapi apakah sebenarnya yang kita telah pun belajar? Kita kena tepuk dada tengah sereda. Iaitu yang penting, kebersihan, kepatuhan kepada waktu, punctuality, serta juga disiplin yang kita boleh wajar. Ini walaupun perkara asas, tetapi ini penting disemai sebagai nilai budaya hidup rakyat Malaysia. Kerana penting, tidak guna kita ada infrastruktur negara maju, ada world class infrastructure, tapi kita boleh, saya tegaskan, kita boleh miskin harta tetapi tak boleh miskin minda. Oleh kerana itu pemikiran tu, gaya pemikiran dan tingkah laku akhlak kita tu sangat penting. Oleh kerana itu saya harap di mana Malaysia apabila kita sekarang sedang menuju ke negara berpendapatan tinggi yang akan diiktiraf oleh Bank Dunia, kita wajib menjadi rakyat negara maju yang berakhlak mulia dan sentiasa menjadi teladan yang baik untuk orang lain. Okey, jadi ringkas mungkin sekali kalau YB boleh rangkumkan setahun ini apa yang sudah dilaksanakan oleh KPKT untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Sebabnya kita hujung minggu ni kita ada satu karnival bersama dengan program setahun bersama Kerajaan Madani. Jadi saya yakin KPKT juga akan turut terlibat dan sebagainya. Jadi secara ringkas kalau mungkin YB boleh turut kongsikan bersama dengan penonton
bersama-sama meriahkan program itu nanti akan dilaksanakan? Ya, memang kita mengalu-alukan semua rakyat hadir bersama pada 8 hingga 10 hari bulan Disember di Bukit Jalil, di mana untuk saya hari ini bawa satu berita baik, di mana siapa-siapa yang hadir akan layak untuk the grand lucky draw tahun ini, di mana pemenang pertama akan diberikan sebuah apartment. Wow. Oleh itu saya kena pergi juga ni. Ya, semua orang Kena pergi. pergi. Ini sebenarnya bukan satu perayaan, tetapi ini satu usaha kita untuk mempamerkan segala hasil usaha gigi semua kementerian, 28 kementerian, suatu menunjukkan betapa committed kerajaan ini bekerja, berusaha, berbakti untuk rakyat. Kita mengamalkan prinsip 3B: bekerja, berkhidmat, berjasa dan juga berbakti. 4B. Itu penting kerana kita kerajaan Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat dengan Koming Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan perkongsi tentang program setahun bersama kerajaan. Terima kasih lagi sekali YB. Terima kasih. Sampai kita hari ini